أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله سبحانه وتعالى أيضا ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وما فرطنا في الكتاب من شيء أما بعد Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita pada hari ini kerana diberi peluang untuk bersama-sama dalam kuliah online yang dianjurkan oleh Ikram MC. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah SWT, semoga segala usaha dan effort yang diberikan ini dikurniakan oleh Allah SWT akan keredaan yang berterusan, rahmat kepada kita semua. Dengan begitu juga kepada pendengar sekalian, semoga ianya menjadi titik tolak kepada kita untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala ataupun meletakkan milestone kita dalam langkah-langkah untuk menuju mendekati keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada sidang hadirin pendengar yang anda kasihi sekalian, pada hari ini anda diberi amanah untuk menyampaikan kuliah ini yang bertajuk akhlak sebagai akhlak sebagai faktor pembangunan modal insan, ataupun yang lebih kurang dengannya lah. Saya pun tak refer kepada iklan poster yang diberikan. Tapi insya-Allah di sini saya cuba menghuraikan serba sedikit berkenaan dengan latar belakang permasalahan tentang cara kefahaman akhlak dan apa yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Islam, ataupun salah faham dalam kita meletakkan faktor-faktor pencapaian akhlak itu, ataupun dengan apa yang sebenarnya yang Islam kehendaki. Wallahu alam. Kalau kita tengok secara wahyunya, secara rabbaninya, akhlak adalah merupakan satu perbahasan yang besar, satu perbahasan yang besar, yang mana kita tahu innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya misi, salah satu daripada misi besar diutuskan Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan tuntutan akhlak. Jadi sebab itu akhlak ni adalah merupakan satu faktor kesyumulan. Sebab kalau kita tengok dalam Islam, kita semua tahu bahawasanya yang pertama, Islam itu adalah merupakan cara hidup. Islam itu adalah merupakan din. Dia bukan, kalau kita nak terjemahkan ataupun nak meletakkan definisi yang tepat, Islam bukan sekadar religious, seperti mana the others religious, tapi Islam adalah din, yang dimaksudkan sebagai satu sistem, sebagai satu panduan, ataupun sebagai satu cara hidup, yang mana wajib kita untuk memahami, mengikutinya dan mengamalkannya satu persatu. Jadi di sana terdapat kekurangan ataupun ketidakjelasan manusia ini dalam memahami akhlak itu, sama ada dia bermula daripada cara berfikir, ataupun latar belakang budaya,
ataupun latar belakang pendidikan, ya, lingkungan, ya, suasana yang membentuk kefahaman itu, sehingga menjadi ianya tidak menepati seperti mana apa yang dikehendaki oleh Allah dan Islam itu sendiri. Jadi kita cuba mengolah perbahasan ini dalam rangka untuk mencapai kualiti sebagai insan, kualiti modal insan, kualiti karakteristik yang dikehendaki untuk mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Ya, kualiti ataupun karakteristik yang dikehendaki untuk mencapai dunia dan akhirat. Jadi di sini kalau kita tengok dalam dalam ayat yang anda bacakan dalam mukadimah tadi, iaitu dalam surah Al-Maidah ayat 3 tadi, Allah menyebut hari ini Allah menyempurnakan bagi kamu din kamu, iaitu cara hidup, meliputi ibadah, akhlak, syariat, ya, dan juga akidah, pegangan, ya. Sebab itu kalau kita tengok di sana terdapat agama ataupun cara hidup yang hanya mempunyai agama sebagai pegangan, iaitu dengan menyembah seseorang individu ataupun menyembah berhala, maka ataupun menyembah lembu, ya, maka masyarakat itu mempunyai satu pegangan, ya, akidah, ya. Dan ada setengah kita lihat masyarakat yang mengagungkan satu konsep akhlak, ya, integrasi nasional, hubungan di antara sesama manusia, hormat menghormati, respect, ya, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita memuliai, ya, kita respect, kita appreciate. Kalau kita tengok di UK, bagaimana masyarakat di sini sebenarnya sudah tidak ada pegangan, tetapi mereka meletakkan satu konsep ataupun satu idealism hubungan, di antara manusia, sehingga mereka mencapai satu tahap yang tinggi dalam